الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ini terpecah dan akhirnya sejarah menyaksikan bahawa khalifah dipadam daripada sejarah umat Islam cukup 100 tahun pada tahun ini. Tahun ini kan 2024, berlaku juga kan pada 1924, cukup 100 tahun tuan-tuan sekalian. Ini belum kita lagi bahas bab hadis-hadis mengenai kebangkitan setiap 100 tahun. Kenapa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman dan Sayyidina Ali, 4 orang sahabat yang besar, 4 orang yang antara awal masuk Islam tetapi tak banyak meriwayatkan hadis. Okey. Yang antara yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Sayyidina Abu Hurairah. Sedangkan Abu Hurairah itu hanya Islam ketika di Madinah saja. Tapi kenapa yang awal, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali ni, itu orang yang awal masuk Islam dan banyak memang selalu bersama Nabi tapi tak banyak meriwayatkan hadis. Itu satu persoalan. Ketika Nabi SAW berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah, okay, Nabi membentuk 8 golongan yang akan membahu ummah. Jadi ummah Islamiah ni dia didukung oleh 8 golongan. 8 golongan yang membahu ummah ni, yang pertama adalah kebijaksanaan para pemimpin. Yang kedua, ilmu para ulama. Yang ketiga adalah peluh para amilin. Amilin ni maknanya pekerja yang bangunkan pendidikan Islam, kesinan Islam dan sebagainya, bidang-bidang fardu kifayah. Peluh para amilin dipanggil. Yang keempat, ummah Islamiah didukung oleh darah para syuhada. Yang kelima, ummah Islamiah itu didukung oleh doa para solihin, orang-orang soleh yang mendoakan. Yang keenam, ummah Islamiah didukung oleh kehebatan para da'i ini pendakwah. Yang ketujuh, ummah Islamiah didukung oleh harta orang-orang kaya, harta para aghnia. Dan yang ke-8, ummah Islamiah ni didukung oleh rahim wanita yang solehah. Ini 8 golongan. Kalau kita perasan, kita tengok, telusuri sirah perjuangan Nabi SAW, 8 golongan ini memang dia sentiasa menjaga ummah. Okay, jadi maknanya ketika Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi antara yang awal Nabi bentuk adalah 8 golongan yang akan membahu ummah. Saya balik kepada soalan yang pertama yang saya tanya tadi. Kenapa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali antara orang yang awal masuk Islam dan rapat sangat dengan Nabi SAW, tetapi tak banyak meriwayatkan hadis? Sebab apa? 4 orang ni Nabi memang gilap dia menjadi pemimpin. Dan memang terbukti di bawah kepimpinan 4 orang sahabat ni, dipanggil Khulafa Ar-Rashidin, Islam tu tersebar sehingga ke 3 suku dunia. Ke mana-mana Islam tu tersebar. 2 kerajaan yang besar waktu itu, Rom dan Parsi, telah tombang ke tangan Islam. 2 laluan besar dunia, iaitu laluan sutera dan laluan rempah, dapat diislamkan oleh para sahabat. Laluan sutera ni, 2 laluan sutera ni dia bermula dengan China. Kalau sekarang Xi'an melalui Afghanistan, melalui Bukhara, Samarkand, Khiva, pecah pada 2, Rom dan juga Parsi. Laluan rempah sama. Laluan rempah ni daripada Guangzhou melalui semenanjung tanah Melayu, okey, pergi ke Goa India, pecah pada 2, Rom dan juga Parsi. Ini 2 laluan besar dunia. Satu laluan rempah, satu lagi laluan sutera. Jadi di tangan Sayyidina Abu Bakar, Umar, Osman, Sayyidina Ali, 4 ni maknanya dapat mengislamkan, maknanya dunia ni dapat dislamkan dengan sangat hebat. Golongan kedua adalah ilmu para ulama.
Kan? Jadi ada orang yang Nabi gilap dia menjadi ulama. Antaranya tadi iaitu Sayyidina Abu Hurairah. Abu Hurairah watak dia memang ulama. Walaupun dia bersama Nabi tak banyak tahun di Islam di Madinah saja, tapi watak dia ulama, Nabi gilap dia jadi ulama. Ada satu orang sahabat kecil, anaknya Sayyidina Umar, namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni, tuan-tuan sekalian, dia pernah nak ikut perang, Nabi tak bagi. Umurnya 16 tahun waktu tu. Menangis dia. Bagi tu bapak dia, beritahu ayah dia. Ayah dia Sayyidina Umar pujuk Nabi, biarlah anak aku tu dah besar, bagilah dia ikut perang. Akhirnya Nabi kata, okeylah, bolehlah. Tapi dengan syarat, duduk belakang dengan orang perempuan, rawat orang luka. Tapi kawan dia, Usamah bin Zaid 17 tahun berada di barisan hadapan peperangan. Sebab apa? Ibnu Umar, Nabi memang gila dia jadi ulama. Dia ada watak ulama. Okey. Peluh para amilin. Amilin ni pekerja yang bangunkan fardu kifayah dalam Islam. Antaranya apa? Antaranya Sayyidina Hasan bin Sabit. Sayyidina Hasan bin Sabit ni, dia ditugaskan oleh Nabi untuk mengajar anak-anak orang Islam membaca dan menulis. Sampai pernah lah anak-anak sahabat ni, dia macam, ni bahasa nak senang faham lah, macam kecil hati lah. Bukan macam tu tau, tapi bahasa nak senang faham. Dia kata apa? Dia kata, ayah kami syahid dekat Rom. Ayah kami syahid dekat Parsi. Pakcik Hasan ni kerja bersyair dekat Madinah ni. Sahabat lain yang dengar, panggil. Dia kata, ni Pakcik Hasan ni ditugaskan untuk membangunkan, mengajar anak-anak orang Islam membaca dan menulis. Sebab dia golongan ketiga. Dia membangunkan fardu kifayah. Dia tak pergi berperang sampai ke sana kemari dan sebagainya. Sebab dia golongan ketiga, peluh para amilin. Golongan keempat, darah para syuhada. Oh, ini kita boleh dengar nama-nama seperti Sayyidina Khalid ibn Walid. Ketika orang memandikan jenazah dia, di depan badan ni penuh calitan-calitan pedang tombak. Di belakang ni tak ada. Sebab memang dia pergi ke depan terus nak mati syahid. Tapi tak direzekikan dia mati syahid. Tapi badan luka-luka dia penuh ni. Khalid ibn Walid. Kita dengar apa nama Sayyidina Muthanna yang mengislamkan Parsi contohnya. Ini antara sahabat-sahabat yang golongan keempat dipanggil darah para syuhada. Golongan kelima iaitu doa para solihin. Doa para solihin orang-orang soleh. Kalau kita baca sejarah Madinah dulu, ada satu golongan dipanggil golongan ahli sufah. Ahli sufah ni kerja dia berzikir je. Nak pergi perang badan kurus, tak berapa bermaya, tapi ibadah dia luar biasa hebat dia. Dia ditempatkan oleh Nabi di belakang Masjid Nabawi. Kerja dia berzikir je. Sebab memang doa silahul mu'min, doa tu senjata orang beriman. Tugasnya memang kau berzikir, doa untuk ummah. Itu tugasan dia. Golongan keenam adalah golongan kehebatan para da'i. Da'i ni pun dakwah. Tuan-tuan sekalian, kita jumpa makam sahabat dekat Guangzhou, China sana. Sayyidina Abi Waqqas. Ada yang berpendapat Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas meninggalnya di Madinah. Itu adiknya Sa'ad bin Abi Waqqas dekat Guangzhou. Tertulis di depan makamnya, kami datang ke negeri China untuk mengislamkan China, dan kami tidak akan pulang lagi ke negara Arab. Satu antara dua pasti akan berlaku, sama ada kami syahid di bumi China atau Islam tersebar di bumi China. Terbukti Islam tersebar. Ini kehebatan para da'i, kehebatan para pendakwah. Golongan ketujuh adalah harta orang-orang kaya, harta para aghnia. Ini contohnya macam Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Berniaga. Kemudian infak. Ada yang berbentuk zakat, ada yang berbentuk maknanya wakaf, ada yang berbentuk sedekah dan sebagainya. Dan mereka berniaga betul-betul infak kepada Islam. Sebab itu tuan-tuan sekalian, universiti pertama di dunia milik orang Islam dan adalah hasil wakaf daripada orang-orang terdahulu. Universiti Al-Azhar tu dah 1000 tahun lebih dah umur dia, daripada infak, mana orang-orang yang mewakafkan harta tu. Dan golongan ketujuh dan golongan ke-8 adalah rahim wanita solehah, iaitu ibu-ibu, akak-akak yang berusaha melahirkan generasi-generasi ini menjadi generasi yang hebat. Jadi 8 golongan ni adalah golongan yang membahu ummah. Jadi selepas kewafatan Nabi SAW, 8 golongan ini tetap menjaga ummah, tuan-tuan sekalian. Sampailah kemudian diganti dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman dan Sayyidina Ali. 8 golongan ini bersatu menjaga ummah Islamiah ni. Hebat. Lepas zaman Sayyidina Ali, maka bermulanya kerajaan Bani Umayyah dipanggil.
Kerajaan Bani Umayyah juga memang hebat. 8 golongan ini bersatu. Di hujung-hujung kerajaan Bani Umayyah, 8 golongan ini terpecah. 8 golongan ini terpecah. Apabila pemimpinnya tidak bijaksana, apabila golongan kedua ulamanya mengampu, apabila amilinnya pemalas, apabila syuhadanya pengecut, apabila orang solehnya terpisah di bukit-bukit, zikir sendiri-sendiri, apabila pendakwah tidak hebat, apabila orang kayanya nafsi-nafsi, orang kayanya sendiri, kayakan diri sendiri, tak menginfak, dan apabila wanita rosak, pecah ummah Islamiah, tuan-tuan sekalian. Pada tahun 750 Masihi, kemudian ada satu orang bernama Abu Safah, dia gabungkan balik 8 golongan ini dan berjaya membina asas kerajaan Bani Abbasiyah. Maka kerajaan Bani Abbasiyah menggantikan kerajaan Bani Umayyah. Maka kerajaan Bani Abbasiyah sangat luar biasa hebatnya. Dan sampaikan ketika kerajaan Bani Abbasiyah, pendakwa-pendakwa telah aktif dikirimkan ke bahagian kita ni. Kan ada satu makam Syekh Rukunuddin dekat belah Barus dengan Sumatera. Nanti saya akan cerita lebih detail. 850 Masihi, pendakwah yang mengislamkan bahagian kita ni. Kemudian tuan-tuan sekalian, pada tahun 1258 Masihi, apa jadi? 1258 Masihi, 8 golongan ini terpecah kembali, tuan-tuan sekalian. Maka Mongol langgar Baghdad. Orang-orang Mongol mengalahkan Baghdad, hancur kota Baghdad. Tuan-tuan sekalian, saya dengan izin Allah dah sampai ke Baghdad. Kota Baghdad ni memang kota yang cantik. Dia ada 2 buah sungai, Sungai Furat dan Sungai Dajlah. Sungai Furat ni daripada laluan yang lain, Sungai Dajlah ni daripada laluan yang lain. Bertemu yang hampir rapat tu dekat Baghdad. Jadi Baghdad ni satu tempat yang memang takkan putus air. Kalau Sungai Dajlah tak ada air, Sungai Furat akan ada air. Sebab tu dia memang sangat cantik kedudukan, dan hancur tuan-tuan sekalian. 1258 Masihi. Maka ketika itu ada satu orang bernama Utsman Al-Ghazi. Utsman Al-Ghazi ni gabungkan balik 8 golongan ini dan berjaya membuat asas kepada kerajaan Bani Utsmaniyah. Maka akhirnya kerajaan Bani Abbasiyah digantikan dengan kerajaan Bani Utsmaniyah. Thanks for watching. Like, comment, share. Please subscribe. Make dua and help Gaza. Video agihan bantuan ini hak milik ARA Team. Dilarang edit video ini tanpa kebenaran.